A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat yang dihormati lagi dikasihi, dan terutamanya kepada semua ekspedisi excellent berjuang dakwah cyber. Gitu. Subhanallah, mungkin ada sebab saya tertinggal info berkenaan dengan Go Green tu. Hari ini pakai hijau. Rasa kesal juga. Patutnya saya sambut kempen tu dan saya membantu mewawarkan supaya lebih ramai yang tahu. Tapi semalam beberapa hari ni memang agak pack, jadi tak sempat scroll-scroll tengok FB. Kalau scroll mungkin jumpa lebih awal lah. Saya jumpa pagi tadi. Tapi it's okay. Tersekat lagi. Ya, Ustazah jangan sebut jelas tentang nama negara umat Islam tersebut. Saya faham. Dia akan kesanah lag lah, ada masalah lah nanti teknikal. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Seperti biasa, sahabat-sahabat, muslimin-muslimat, ibu ayah, atuk nenek, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak dan semua yang hadir, marilah sama-sama kita mulakan majlis kita dengan majlis zikir, bacaan surah Al-Fatihah, kemudian 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi, kemudian Asmaul Husna, selawat ke atas Nabi dan zikir rahmat. InsyaAllah sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Seterusnya kita membaca 10 ayat awal dan akhir suratul Kahfi, wasiat Nabi supaya kita semua selamat daripada fitnatul Dajjal dan segala fitnah dan tipu daya akhir zaman. Inilah benteng yang Nabi minta kita siapkan. Benteng yang Nabi telah wasiatkan untuk kita beramal. Nabi sebut 10 ayat terawal, Nabi tuntut untuk kita menghafalnya. 10 ayat terakhir, Nabi tuntut untuk kita membacanya. Tapi paling utama adalah menghayatinya, beramal dan menghayatinya. Cuba fahami maksudnya. Cuba fahami apa yang tersirat di sebalik ayat-ayat. Jadi kena baca terjemahan. Kita dah syarah satu persatu ayat surah Al-Kahfi ini supaya kita lebih memahami why 10 ayat awal dan akhir ini menjadi benteng kepada umat akhir zaman. Kita dah tak ada umat dah lepas ni, kita lah umat akhir zaman. Memang Nabi tujukan kepada kita. So sekarang siapa yang boleh baca sila ikuti saya baca. Siapa yang tak baru nak start, tak familiar, takut salah, anda boleh mendengar bacaan Al-Quran juga diberi pahala. Okey, sama-sama kita membacakan 10 ayat awal dan 10 ayat akhir suratul Kahfi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا
وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا wahai Tuhan kami Atina kurniakan buat kami min ladunka rahmah daripada sisimu rahmatmu wahayyi lana min amrina rasyada dan sempurnakanlah bagi kami ya Allah dalam setiap urusan kami petunjukmu yang jelas amin amin ya rabbal alamin. Seterusnya kita akan membacakan 10 ayat terawal dan terakhir suratul kahfi 10 ayat terakhir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia pimpinan, cahaya, petunjuk dan rahmah. Ya Allah, ingatkan kami apa yang terlupa. Ajarkanlah yang tak diketahui. Rizkikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami, Ya Rabbal Alamin.
Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, muslimin muslimat. Ada yang tanya, Ustazah, mimma nasina ke mimma nusina? Jawapannya dua-dua boleh. Dua-dua ada penjelasan oleh pakar bahasa Arab. Dua-dua ada penjelasan daripada mereka yang mahir dalam doa. Jadi kalau kita tengok dalam Al-Quran, kebanyakannya dah lama daripada dulu dituliskan dengan perkataan nasina. Subhanallah. Kemudian dan kita pun sedia maklum, bila penulisan dah dimasukkan dalam Al-Quran bahkan, maka ia telah pun melalui proses tapisan, proses yang pakar-pakar. Jadi saya menghormati kedua pendapat. Bila saya dengar dua-dua yang berhujah, yang mengatakan nusina pun boleh, nasina pun boleh, jadi terpulang kita nak pilih yang mana. Dan kita saling menghormati perbezaan. Di situlah ada keluasan ilmu. Bila kita jadi orang yang berlapang dada dengan perbezaan ilmu, kita jadi orang yang luas pengetahuan. Kita tidak terlalu terikat ataupun taksub dengan mana-mana. Maka taksub itu bahaya, tetapi perlu ada pendirian. Begitulah. Jadi ia bukanlah sampai melibatkan dosa, berdosa. Dia perbahasan tata bahasa Arab. Jadi siapa yang nak baca Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina, ataupun Allahumma dhakkirna minhu ma nusina. Silakan. Masya Allah. Jadi saling menghormati. Begitu. Okey, tuan-puan sekalian, ada yang kata tadi, Ustazah saya tak boleh baca sebab saya haid. Sebenarnya anda boleh baca niat zikir. Kerana ayat ini telah pun disebut dalam hadis Nabi dengan fadilatnya. Jadi mana-mana ayat Al-Quran, petikan ayat daripada surah-surah yang mana ada fadilat, bahkan Nabi sarankan boleh dibaca walaupun kita haid, kita nifas, dengan niat kita menjadikan ia satu doa dan juga zikir. Samalah baca ayat kursi ketika haid, baca 3 kul, sebab semua itu ada dalil, ada wasiat Nabi. Maka boleh baca dengan niat zikir, sahabat-sahabat, ataupun niat doa. Macam 3 kul dan sebagainya. Saya tengok ada banyak emoji baru di muka buku. Comel-comel pula tu emoji. Terima kasih kepada sahabat-sahabat XPDC, iaitu Excellent Pejuang Dakwah Cyber, yang telah menjalankan tugas dengan sangat baik dan rancak daripada tadi. Siapakah ekspedisi? Anda semua. Walaupun ada orang yang first time hadir pada hari ini, anda terus dilantik menjadi ekspedisi. Bermaksud anda adalah Excellent Pejuang Dakwah Cyber. Kita nak lawan pejuang cyber yang melakukan maksiat di media sosial, yang menyebarkan keburukan, yang menyebarkan kebatilan. Jadi anda adalah pejuang. Mudah-mudahan perjuangan kita ini diterima oleh Allah dan kita termasuk di kalangan mereka yang at-ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong-menolong di atas ketakwaan dan kebaikan. Dan juga kita tergolong di kalangan sebaik-baik ummah yang Nabi sebut apa? Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sadaqallahu azim. Allah berfirman, kamu adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan di kalangan manusia. Ada 3 syarat. Ta'muruna bil ma'ruf, kamu menyuruh dan menyebarkan kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan kamu beriman dan kamu percaya yakin dengan Allah. Jadi kita mesti masukkan diri kita di kalangan umat yang terbaik. Bila kita menjadi pejuang dakwah cyber, menyebarkan kebaikan dan kita menyekat kemungkaran. Jadi apakah peranan anda? Pertama, sila share perkongsian kita ini di media sosial masing-masing, ataupun sila share perkongsian kita ini di grup WhatsApp ke Telegram ke mana-mana grup. Ada 100 grup WhatsApp, sila sebarkan. Cuba buat ayat yang menarik, memancing orang untuk tekan link tu. Apa sajalah, jangan buat sama, usahakan lebih sikit. Buat ayat-ayat supaya orang terpancing untuk tekan link dan hadir sama. Kemudian anda teruskan bagi komen dan juga beri emoji, kerana keduanya menguatkan engagement dan menaikkan reach live kita. Itulah algoritma media sosial. Bila dia tengok banyak
komen banyak gift ataupun gift itu bentuk sumbangan. Sekarang kita dah ada kita dah 2 bulan dah sebenarnya FB tak boleh monetize. Sebelum ni kita dapat income, sumber pendapatan untuk menggerakkan kerja dakwah media sosial kita melalui muka buku, iaitu ada monetize. Yang kedua, sebelum ini kita ada star. Sekarang tak boleh, dah disekat, dah di-block terus. Namun anda masih boleh menyumbang melalui akaun rasmi media sosial kita. Silakan share ya sahabat-sahabat, boleh tengok di bio. Sumbangan itu akan masuk untuk sumber pendapatan bagi gerak kerja dakwah. Gerak kerja dakwah media sosial dengan keperluan tools-tools. Dengan tim media kita ada 10 orang. So di situlah sumber pendapatan kita untuk bayar gaji staff. Okay, terima kasih. Go Green. Kita bersama With Palestine, insyaAllah. With Gaza, insyaAllah hari ini Go Green. Jadi siapa yang belum keluar dari rumah, anda masih sempat nak keluar pakai warna hijau, biar nampak hijau belaka hari ini, insyaAllah. Okey, Alhamdulillah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kita dah baca Al-Fatihah 10 ayat awal dan akhir surah Al-Kahfi. Sekarang kita akan membacakan Asma'ul Husna. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Asma'ul Husna. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffar. Al-Qahharul Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim. Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Muzillus Sami'. Al-Basirul Hakamul Adl. اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البار التواب المنتقم العفو رؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillah, di IG katanya suara saya bertukar-tukar dan beberapa orang dah tulis dan dia rasa takut. Kenapa tak ada wire ya? Kejap halus, kejap kasar. Sorry. Harap-harap dah okey. Bismillahirrahmanirrahim. Encik
Encik boleh siap. Encik boleh siap. Nanti Encik masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Saya minum air sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa tijaratan lan tadur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Bunyi tak suara kucing? Dia minta nak masuk dalam apa kita panggil? Dia minta nak masuk dalam studio ni. Saya kan ni studio kat rumah. Kalau siapa cam, ini studio dekat rumah. Jadi kita, kucing ada. Encik nanti Encik ambil anak-anak kucing boleh? Nanti dekat ujung-ujung Encik bawa anak je, tak nak. Dapat cucu baru 4 ekor. Jadi semua kucing dah jadi 24 ekor. Sebelum 20 ekor, sekarang 24 ekor. Bukan 24 ekor ya, 24 ekor kucing. 24 ekor. Allahu Akbar. Subuh-subuh kucingnya. Kita dah mula sunat dah diorang. Sebab dah tak mampu nak jaga. Nak bagi orang tak sampai hati nak pisahkan mereka, adik-beradik, keluarga. Mereka tu sepupu sepapan. Lepas tu mak ayah dia kahwin 2. Momo tu bini pertama nama Mimi, bini kedua nama Kiki. Lepas tu diorang beranak pinak. Lepas tu dapat cucu lagi kami minggu lepas. Dah berbulu, comel sangat lah. Jadi 24 ekor, bukan 24 ekor ya, bukan 234 ekor. Jadi bila dia tahu saya duduk live dekat ni, dia duduk dekat pintu nak masuk, berapa ekor duduk ngiau-ngiau minta nak masuk dalam studio. Mungkin dia nak masuk live juga. Tapi kita tak bagilah, sebab sebelum ni kalau kita bagi, dia orang duduk main, berterabur, dia panjat-panjat, jadi terganggu sikit live. Gitu. Ya. Okey, subhanallah. Bagi yang lag-lag tu, saya dah, sebab itu kena saya tadi sebut nama negara umat Islam kita tu. Jadi dia memang ada gangguan, bahkan pernah sebelum ini terus jadi stop terus live kita. Tak minum lagi. Saya minum air sikit, baca doa minum air. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa tijaratan lan tabur bi rahmatika ya arhamar rahimin. Saya pegang tangan kanan, tapi sebab kamera depan nampak terbalik. Bismillah. Dengar kan? Air masuk kan? Sebab ni kamera speaker ni, mic ni duduk kat sini. Okey, sekarang kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Ya Nabi salam alaika. Ya Salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sallu alaih. Dan kita baca 10 kali zikir rahmah. Bismillahirrahmanirrahim. Zikir rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah.
lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi. Sempena hari ini Go Green for saudara kita di Palestin, di Gaza. Maka saya ingin memimpin dan sahabat-sahabat semua boleh ikut bacaan doa wahdah. Kemudian kita akan sama-sama membacakan kunut nazilah. Encik tolong carikan ya. Kunut nazilah. Subhanallah, muslimin muslimat, bacaan doa wahdah dan kunut nazilah. Saya akan bacakan, tim semua, sahabat-sahabat semua, tuan-puan ikut. Dan ini bacaan yang penuh dengan semangat, doa wahdah. Saya akan bacakan dalam bahasa Arab. Tuan-puan ikut di mana saja anda berada, sama ada boleh tanda tangan ataupun boleh buat dengan semangat. Dengan kita panggil apa? Ini reaksi ataupun apa dengan cara yang semangat, reaksi yang begini. Okey. Dah lahir boleh ikut. Boleh ikut, tak ada masalah. Ini doa. Doa wahdah maksudnya doa kesatuan ummah untuk menentang kezaliman, kemunafikan, kemusyrikan, kekejaman. Ini doa semangat ni. Okey, boleh ya sahabat-sahabat semua. Boleh ikut intonasi saya. Saya dah familiar, dah biasa dengan doa wahdah ni daripada sekolah menengah, kemudian ke universiti. Lepas tu bila dewasa ni kurang sikit, dan alhamdulillah sekarang doa wahdah ni mula dikumandangkan. Dan kita tengok kali ni memang betul-betul umat Islam tunjukkan kemarahan terhadap kekejaman yang terhadap saudara kita. Dan kita boleh lihat kesan boikot kali ini sangat dahsyat. Kesan boikot sangat dahsyat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, muslimin muslimat, kita akan bacakan doa wahdah sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh ikut semua ya. Saya akan baca, lepas tu tuan-puan akan ikut. Jadi saya bukan baca direct, saya akan baca, lepas tu ada pause. Masa tu tuan-puan ikut. Jadi untuk supaya ia berjalan lancar, maka saya minta kerjasama daripada encik suami. Bila saya baca, encik baca. Jadi saya tahu bila saya nak mulakan ayat seterusnya. Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Ilahan wahidan. Wa nahnu lahu muslimun. Wa nahnu lahu mu'minun. Wa nahnu lahu mujahidun. La ilaha illallah. Wa la na'budu illa iyyah. Mukhlisina lahuddin. Walau karihal musyrikun. Walau karihal kafirun. Walau karihal munafiqun. Walau karihal zalimun.
walau karihal amrikun, walau karihal zionis, walau karihal yahudiyun, walau karihal Israel. La ilaha illallah Rabbuna wa Rabb abainal awwalin. La ilaha illallah wahdahu wahdahu wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. Falahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa yumitu wa yuhyi wa huwa hayyul la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Maksudnya, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, Tuhan yang Esa, dan kami berserah kepadanya. Tiada Tuhan yang disembah selainnya, kami tidak menyerah selain kepadanya. Kami mengikhlaskan tunduk kepadanya. Walaupun kami dibenci oleh musyrik, kami dibenci oleh munafik, kami dibenci oleh orang yang zalim, kami dibenci oleh Yahudi, kami dibenci oleh Israel, kami dibenci oleh Amerika dan sekutunya, kami dibenci oleh semua musuh-musuh Islam. Tiada Tuhan selain Allah, Tuhan kami dan Tuhan nenek moyang kami yang terdahulu. Tiada Tuhan yang disembah selain Allah, Tuhan yang Esa, Tuhan yang Esa, Tuhan yang Esa. Dia telah menunaikan janjinya, Dia telah memenangkan hamba-hambanya, Dia telah memuliakan tenteranya, dan Dia telah mengalahkan musuhnya. Bagi Allah segala kerajaan, bagi segala pujian. Dia yang menghidupkan dan mematikan, Dia mematikan dan menghidupkan, sedangkan Dia maha hidup dan tidak mati. Dalam segala kekuasaan dan kebajikan, dan Dia maha berkuasa atas segala sesuatu. Allah yang maha besar, Allah yang maha besar, Allah yang maha besar. Amin, amin ya rabbal alamin. Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan sekarang kita akan membacakan kunut nazilah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udhu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zulzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik. Ya Qahharu ya Jabbar, Ya Qahharu ya Jabbar, Ya Qahharu ya Jabbar ya Muntaqim. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, kami letakkanmu ya Allah di batang leher musuh-musuh kami, dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka ya Allah. Ya Allah, hancurkanlah kumpulan mereka, pecah belahkan pakatan mereka, dan leburkan pendirian mereka. Ya Allah, musnahkan langkah mereka dan cengkamkan anjing-anjingmu kepada mereka ya Allah. Ya Allah yang maha memaksa, Ya Allah yang maha perkasa, Ya Allah yang maha membalas. Ya Allah, Ya Allah. Ya Allah yang menurunkan kitab, yang menggerakkan awan, yang menewaskan tentera Ahzab. Kalahkan mereka ya Allah, kalahkan mereka ya Allah, kalahkan mereka ya Allah, dan berikan kemenangan ke atas kami ya Allah. Berikan kemenangan kepada mujahidin kami ya Allah. Berikan kemenangan kepada seluruh umat Islam di dunia pada saat ini ya Allah. Berikan kemenangan kepada umat Islam dalam ekonominya, dalam pendidikannya, dalam emosinya, dalam fizikal mentalnya ya Allah. Berikanlah kemenangan ya Allah di atas segala serangan-serangan
terhadap umat Islam di seluruh dunia ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hari ini solidariti kita bersama dengan saudara kita. So go green, saya pun pakai hijau walaupun bukan hijau yang menepati warna bendera Palestin, namun asalkan hijau. Mana yang baru nak keluar, ada yang tadi nak pergi sekian, tak apa, yang dah pergi kerja tak perasan ada kempen ni, is okay. Nanti mungkin malam ke pakai ke, wallahu alam. Masya-Allah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, kita tahu keadaan di sana sebenarnya semakin memburuk, bukan semakin memulih. Walaupun serangan itu semakin reda, tetapi kita tahu kematian berlaku setiap hari kerana kekurangan facilities, kemudahan, bahkan lumpuh, sudah lumpuh pun hospital terbesar di sana. Bayangkan bila ICU lumpuh, maka tidak boleh lagi nak support kepada mereka yang nazak, dan kematian di kalangan warga emas, wanita dan kanak-kanak begitu tinggi. Dan ini adalah satu kematian ataupun perang yang paling dahsyat di abad ini, antara yang paling dahsyat di abad ini, tuan-puan dimati Allah sekalian. Maka sudah tentu kita sebagai umat Islam yang beriman, kita akan berusaha melakukan apa sahaja sedaya upaya. Dan kali ini kita bukan boikot bermusim, kita boikot selama-lamanya. Kita hentikan semua, dan antara penyumbang besar juga yang ramai lagi yang tak mampu boikot, iaitu Netflix. Potonglah Netflix. Kita sebenarnya sedang berperang dengan keinginan kita. Mereka berperang dengan musuh yang sebenar, musuh yang real. Dan kita berperang dengan musuh yang berada di dalam hati kita, di dalam diri kita, iaitu hawa nafsu kita. Kita berperang dengan keinginan, maka kita lawanlah keinginan musuh yang berada dalam hati, iaitu hawa nafsu kita. Dan kita cubalah ubah dan tukar cara hidup kita. Kita ubah rutin kita. Kalau sebelum ini kita banyak berhibur melayan movie, melayan drama tak berkesudahan, mungkin kita ubahlah, kita berhibur dan kita cuba banyakkan membaca Al-Quran, membaca kitab-kitab, membaca buku-buku motivasi. Maka sudah tentu kehidupan kita pun berbeza. Cara kita berfikir berbeza, cara bercakap berbeza, cara bertindak berbeza. Dan paling utama, apabila kita mengubah rutin kehidupan menjadi rutin kehidupan Muslim yang hebat, maka bagaimana kita bertindak balas kepada yang berlaku keliling juga berubah. Kita jadi lebih kental, kita tak mudah sentap, kita punya semangat juang tak pernah berhenti, kita tak mudah putus asa. Subhanallah, apabila kita telah menjalani kehidupan ataupun rutin kehidupan mukmin dan muslim yang hebat, yang sebenar. Bangun seawal pagi, solat sunat sebelum subuh, kalau dapat solat tahajud, lepas tu solat subuh, kemudian pagi-pagi kita wajibkan kita baca surah Yasin, kemudian setiap kali lepas solat kita baca Al-Quran, lepas tu kita beramal dengan zikir rahmat 100 kali. Itu contoh saya bagi tahu. Lepas tu kita pastikan kita sedekah setiap hari walaupun RM5, walaupun RM2, walaupun RM10. Kemudian kita menyebarkan salam, menyebarkan kebaikan. Kemudian kita solat duha, contohnya solat qabliyah ba'diyah. Kemudian bila malam kita baca surah Al-Waqi'ah, surah Al-Mulk, surah As-Sajadah. Ketiga surah ini memang disebutkan dalam hadis Nabi. Nabi menyarankan, dan tiga surah ini nanti saya jelaskan. Dia menjawab segala keresahan, dia memberi jalan keluar di setiap kesulitan. Dan siapa yang boleh istiqamah baca tiga surah ini setiap malam, hidupnya memang tenang, memang aman, memang lapang dada, dan urusannya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi lepas tu nak tidur kita pun kalau kita ada rutin harian mengikut sunnah Nabi, memang kita akan jadi Muslim yang sejati dan mukmin yang sangat qawiyun amin. Mukmin yang kuat emosi, kuat mental, kuat fizikal. Lepas tu mukmin yang qawiyun amin, yang amanah, yang aman, yang memberikan ketenangan, dan kita tenang dan memberikan ketenangan. Masya Allah. Jadi peperangan kita adalah peperangan melawan hawa nafsu, keinginan. Sampai bila kita nak ikut keinginan kita? Adakah bila dekat nak mati, malaikat Israel sudah di hadapan mata, masa itulah kita barulah nak berjuang melawan keinginan? Cukuplah dah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun kita ni ikut je keinginan kita. Apa yang nak makan kita ikut, apa yang nak tengok kita ikut, apa yang kita nak dengar kita ikut. Sekarang kita cuba tuntun keinginan hawa nafsu kita itu mengikut apa yang Allah suka. Selama ni kita duk ikut apa yang kita suka, apa yang kita nak, kita layan. Dah berapa tahun dah? Dah 20 tahun, dah 30 tahun, dah 40 tahun. Sekarang kita cuba urus, kawal diri kita, urus emosi kita, urus keinginan kita, mengikut apa yang Allah suka. Sebab pasti kita akan menjadi
manusia yang luar biasa. Memang ada orang kata saya nak ada biasa-biasa je. Adakah dengan jadi biasa-biasa saja kita boleh dapat syurga Allah? Kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi semua luar biasa. Perjuangannya, ilmunya, kemahirannya, bisnesnya. Bila buat sesuatu mesti luar biasa. Bila bertani biar jadi luar biasa. Selama ni yang luar biasa orang bukan Islam yang pelopor. Bisnes luar biasa orang bukan Islam. Perkhidmatan luar biasa orang bukan Islam. Dalam pelancongan yang luar biasa pun dikuasai oleh orang bukan Islam. Peternakan luar biasa pun orang bukan Islam. Pertanian luar biasa pun bukan Islam. Oh, Islam guna ayat biasa-biasa je. Saya nak hidup biasa-biasa je. Tak nak ni sangat. Akhirnya ekonomi dikuasai oleh orang bukan Islam. Sampai bila? Kita kena menguasai dan kita kena jadi umat Islam yang luar biasa. Maksudnya luar daripada kebiasaan. Jadi lebih baiklah tuan-puan sekalian. Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Okey. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sekarang kita masuk kepada kuliah kita iaitu Riyadhus Salihin. Masya Allah, kepada yang hadir setiap hari, setiap pagi, cuma dah 2 hari saya tak bersama. Hari Isnin saya tauliah Kelantan, sebelum itu saya dengan Terengganu. Lepas tu semalam, sebab sampai lewat malam tu, jadi semalam saya tak dapat nak live bersama. Alhamdulillah, mudah-mudahan memang dia akan jadi engagement menurun sikit bila saya tak live. Walau bagaimanapun, ekspedisi sila jalankan tugas masing-masing. Excellent, pejuang dakwah cyber. Gitu. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, kita akan membacakan hadis yang kedua dan ini adalah hadis yang terakhir dalam bab larangan terhadap kebid'ahan dan hal-hal yang diadakan. Saya akan bacakan hadis ini. Kita hari ini berada pada hari ini kita majlis ilmu kita siri yang ke-412. Hari ini hari Rabu. Subhanallah, muslimin muslimat, insya-Allah kita masuk bab yang ke-18 pada minggu lepas, iaitu bab larangan terhadap kebid'ahan dan hal-hal yang diada-adakan. Pada hari Khamis minggu lepas, ketika itu saya bersiaran di kampung saya, Kampung Batu Enam, di rumah ibu saya. Ingat tak? Dan masa tu saya dah bacakan hadis yang pertama dan dah pun berikan penjelasan yang detail berkaitan dengan bid'ah, yang mana kita mengikut mazhab Syafi'i kita, bid'ah ini ada hasanah dan ada sayyi'ah. Ada bid'ah yang baik dan ada bid'ah yang buruk. Bukan semua perkara yang baru yang diadakan dalam amalan seharian umat Islam itu semuanya buruk dan terlarang. Ada yang baik, ada yang termasuk dalam ibadah umum. Jadi dah dijelaskan detail. Kalau siapa yang nak tahu dan nak dengar, anda boleh dengarkan kuliah Riyadhus Salihin pada minggu lepas pada hari Khamis. Cari dekat YouTube, ada laman rasmi kita di YouTube, ataupun tengok saja scroll kita punya laman rasmi IG, TikTok, FB ni, anda akan jumpa kuliah pada minggu lepas hari Khamis. Saya dah ceritakan detail dah berkenaan dengan bid'ah. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, pagi ini kita akan membacakan hadis yang kedua dalam bab yang ke-18 daripada kitab Riyadhus Salihin. Ia merupakan hadis yang ke-170. Kita dah masuk hadis yang ke-170, bermaksud kita dah baca 169 hadis. Kepada siapa yang nak maraton, nak tengok balik kuliah Riyadhus Salihin daripada awal, anda boleh pergi ke laman rasmi YouTube iaitu Ustazah Asma Harun Channel. Tak silap saya, itulah laman rasmi YouTube kita, Ustazah Asma Harun Channel. Lepas ni kena ada yang tu baliklah, Ustazah Asma Harun Channel. Betul ke? Ke Ustazah Asma Harun saja ya? YouTube. Carilah dan sila subscribe. So ekspedisi jalankan perjuangan anda. Tolong subscribe laman rasmi kita supaya YouTube kita juga kukuh. Jadi kalau anda tengok kat situ, memang daripada siri yang pertama kuliah Riyadhus Salihin sehingga siri yang ke-412 semua fully ada dekat YouTube. 412 siri kuliah Riyadhus Salihin. Jadi hari ini dah masuk siri yang ke-412. Okey, saya akan bacakan hadis ini, tuan-puan sila dengar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat aynahu wa ala sawtuhu washtadda ghadabuhu hatta ka'annahu munziru jayshin yaqulu sabbahakum wa massakum wa yaqulu
bu'ithu ana was-sa'atu kahatain wa yukrinu wa yukrinu baina usbu'aihi sababati wal wusta wa yaqulu amma ba'du fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah summa yaqulu ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi man taraka malan fala ahlihi wa man taraka dainan aw daya'an fa ilayya wa alayya. Rawahu Muslim. Hadis sahih riwayat Muslim. Yang bermaksud daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah, maka kedua mata beliau merah padam. Maksudnya ketika ini Nabi sedang menyampaikan khutbah dengan sepenuh hati dan menyampaikan sesuatu seolahnya amaran ataupun peringatan yang tegas. Sehingga kan sahabat Nabi berkata, iaitu Jabir berkata, ketika Nabi menyampaikan khutbah ini, maka kedua mata beliau, iaitu baginda Nabi yang kita cintai, merah matanya. Suaranya pula nyaring, kelihatan sangat marah. Sehingga seakan-akan beliau seorang yang sedang memberikan peringatan kepada para tentera. Lalu mengatakan, Masya Allah. Bayangkan, cuba membayangkan situasi Nabi ketika itu. Nabi menaiki mimbar, naik ke atas mimbar, dan mata Nabi keduanya merah, dan suara Nabi yang nyaring, dan kelihatan jelas wajah Nabi itu marah, sehingga seakan-akan beliau sedang memberi peringatan kepada para tentera. Lalu mengatakan, berhati-hatilah pagi ini atau petang musuh akan menyerang kalian. Lalu Nabi SAW bersabda, saya diutus sedang aku dengan terjadinya hari kiamat bagaikan dua jari ini. Nabi tunjukkan dua jari. Jari telunjuk dan juga jari tengah. Nabi SAW menyebutkan apa? Saya diutus sedang aku dengan terjadinya kiamat bagikan dua jari ini. Tuan-puan sekalian, beliau merapatkan antara jari telunjuk dan jari tengah. Nabi merapatkan. Apa yang Nabi cuba sampaikan ialah bahawa di antara tanda dekatnya kiamat adalah dengan kelahiran Nabi dan dengan perutusan Nabi menjadi Nabi akhir zaman. Sebab itu Nabi sebut, aku diutuskan dan dengan kiamat adalah ibarat dua jari, dan Nabi menunjukkan dua jari yang dirapatkan. Maksudnya kiamat dan bumi ini akan hancur lebur dekat, sangat dekat. Tanda kiamat sudah dekat yang terawal adalah dengan perutusan Nabi Muhammad SAW. Maka itu tandanya kiamat sudah dekat, bumi akan hancur dan berakhir dengan berakhirnya Nabi yang terakhir, iaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda pula, amma ba'du, maka sesungguhnya sebaik-baik ungkapan adalah kitabullah. Sebaik-baik ayat, sebaik-baik percakapan adalah yang datangnya daripada Al-Quranul Karim. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad SAW, iaitu sunnah Nabi yang ditunjukkan oleh Nabi. Cara hidup, cara pakai, cara makan, cara berhibur, cara berkeluarga, cara bekerja, cara berkomunikasi, cara berniaga. Segala yang ditunjukkan itulah sebaik-baik petunjuk apa yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan seburuk-buruk perkara ialah hal-hal yang diada-adakan dan semua bid'ah adalah sesat. Selanjutnya baginda bersabda, saya lebih berhak terhadap setiap mukmin daripada dirinya sendiri. Barang siapa meninggalkan harta, maka harta itu milik keluarganya. Dan barang siapa yang meninggalkan hutang atau memiliki tanggungan, maka itu adalah kepadaku dan menjadi tanggunganku. Allahu Akbar. Baiknya Nabi. Nabi sebut apa, tuan-puan sekalian? Saya lebih berhak terhadap setiap mukmin dan daripada dirinya sendiri. Nabi kata, kepada siapa yang beriman dengan kitab, dengan sunnah ni, siapa yang benar-benar berusaha menjadi orang yang beriman ni, maka Nabi kata, saya lebih berhak ke atas dirinya daripada dirinya. Nabi akan mempertahankan kita. Nabi akan bersama dengan kita. Nabi akan membantu kita untuk kita masuk syurga, untuk bersama dengannya. Sampai Nabi sebut, saya lebih berhak terhadap setiap mukmin pada dirinya sendiri. Bahkan Nabi sambung lagi, Nabi sebut apa? Barang siapa meninggalkan harta, maka harta itu milik keluarganya.
Dan barang siapa yang meninggalkan hutang atau memiliki tanggungan, maka itu adalah kepadaku dan menjadi tanggunganku. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sehinggakan Nabi ini nak memikul beban kita. Kalau kita ada hutang, kemudian mungkin kita tidak mampu ataupun tidak sempat melunaskan, menjadi tanggungan ke atas Nabi. Sekiranya kita ada tanggungan ataupun beban amanah, kita ada tanggungjawab dan kita tidak menunaikan sebaiknya, kita tidak melunaskan sebaiknya, tapi kita orang beriman, kita buat sebaik mungkin apa yang Nabi suruh dan kita tinggalkan apa yang Nabi larang, dan kita usaha sebaik mungkin untuk ikut sunnah Nabi. Namun kita ada tanggungjawab yang kita tidak lunaskan. Mungkin lepas mati baru kita tahu. Bukan mungkin, memang lepas mati baru kita tahu. Kita tak buat itu, tak buat ini. Patutnya jadi seorang isteri kena macam ni. Patutnya jadi ibu macam ni. Tapi Nabi kata, sesungguhnya ia adalah kepadaku dan menjadi tanggunganku. Allahu Akbar. Sebab itu dikatakan nanti di mahsyar kelak Nabi akan bersama untuk setiap umatnya, mempertahankan umatnya. Akan berada bersama dengan umatnya seorang demi seorang. Walaupun Nabi telah pun dijemput oleh Allah masuk ke syurga, tapi Nabi enggan, kerana Nabi ingin bersama dengan umatnya ketika di mizan, dihisap, untuk mempertahankan umatnya, untuk berhujah di hadapan Allah, supaya umatnya akhirnya masuk syurga, kecuali yang enggan. Nabi sebut dalam sabda Nabi yang lain, hadis yang sahih, Nabi bersabda, Nabi kata apa? Nabi kata, sesungguhnya umatku akan masuk syurga kecuali yang enggan, kecuali yang tak mahu masuk syurga. Sesungguhnya umatku akan masuk syurga, Nabi kata. Umatku akan masuk syurga. Kecuali yang enggan, kecuali yang tak nak masuk syurga. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada ke yang enggan? Ada ke yang tak nak masuk syurga? Lalu Nabi menjawab, ada. Mereka yang tidak mentaatiku dan tidak meninggalkan laranganku, itulah mereka yang enggan. Itulah mereka yang enggan. Tuan-puan sekalian, Masya Allah, bayangkan kalau kita cakap macam ni pada anak-anak. Baik, nak makan tak nasi ayam special yang Umi masak? Nak. Anak kita cakap, nak. Sedapnya nasi ayam Umi sedap. Nak. Baik, kalau siapa nak makan nasi ayam Umi, ada 3 syarat. Syarat pertama, kita pun bagi tahu. Syarat kedua, syarat ketiga. Anak kita ada 5 orang. 3 orang buat syarat, lepas tu makan nasi ayam tu, dapatlah makan. 2 orang lagi tak buat, langsung tak buat, tak endah. Lepas tu dia nak memberontak pula. Bila kita katakan, Umi dah cakap, kau nak makan nasi ayam ni, buatlah 3 perkara yang Umi suruh tadi tu. Dah tak buat, tak bolehlah makan. Sekarang ini, yang 2 orang yang tak buat ni pun memberontak. Alah Umi ni berkira lah, takkanlah tak boleh. Kita lapar lah, gini. Umi ni mana boleh paksa-paksa orang buat. Kita buat mesti kena ikhlas. Ada ke nak paksa-paksa Umi suruh semayang awal waktu, Umi suruh baca surah Yasin tadi, lepas tu ketiga suruh solat duha. Mana boleh paksa. Amalan-amalan ni kan kena ikhlas, tak boleh paksa. Subhanallah. Lalu Umi ni, saya sebagai Umi, saya akan jawab, Umi tak paksa pun, Umi bagi pilihan. Dah kamu yang memilih untuk tak buat 3 perkara tersebut. So jangan salahkan Umi. Kalau kamu buat tadi, walaupun terpaksa, kamu dapatlah makan nasi ayam ni. Faham tak analogi, metafora ataupun contoh yang saya beri? Hari ini ramai di kalangan kita yang buat ayat ikhlas. Saya tak nak pakai tudung lagi sebab saya tak nak pakai tak ikhlas. Saya tak nak pakai tudung kalau sebab terpaksa. Saya tak solat sebab saya rasa saya solat macam fake. Saya solat pun tak khusyuk. Jadi saya solat pun tak ikhlas, lebih baik tak solat. Sebab kalau tak ikhlas kan Allah tak terima. Nampak tak? Tuan-puan sekalian, banyak orang yang berhujah dengan hujah seperti ini. Tapi bila hal-hal dunia, tak ada pula perlu ikhlas. Dia orang buat je all out. Tuan-puan sekalian, dalam bab mentaati perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah, ikhlas tak ikhlas, itu nombor 2. Taat dulu. InsyaAllah ikhlas datang kemudian. Tinggalkan dulu larangan. Lepas tu ikhlas itu datang kemudian. Bila bab perintah, bab peraturan wajib, sebenarnya kita tidak ada pilihan melainkan buat. Melainkan taat. Tak ada pilihan sebenarnya. Sebab itu Nabi sebut.
Umatku akan masuk syurga. Sesungguhnya kamu akan masuk syurga. Kecuali yang enggan. Kecuali yang tak mahu masuk. Lalu sahabat pun bertanya dengan pelik. Ya Rasulullah, adakah yang enggan? Adakah yang tak nak masuk syurga? Ini pelik sangat. Syurga tu kan indah. Syurga tu kan penuh nikmat. Ada yang tak nak? Rasul kata ada. Iaitu mereka yang enggan mengikuti perintahku, ajaranku. Dan yang enggan meninggalkan laranganku. Maka itulah golongan yang enggan. Jadi waktu ini jangan salahkan Nabi, jangan salahkan Allah, jangan salahkan takdir. Kerana Allah telah beri kita hidayah melalui ilmu. Kita dah belajar dah perkara wajib, perkara haram daripada sekolah rendah, daripada sekolah menengah sampai universiti. Sekarang ada banyak ceramah. So, jangan bagi tahu, jangan cakap kita belum dapat hidayah. Hidayah itu maksudnya petunjuk. Dan petunjuk ini boleh datang dalam bentuk ilmu, pengetahuan, apa yang berlaku sekeliling. Mustahil hari ini ada wanita Islam yang tak tahu tentang kewajipan menutup aurat. Mustahil hari ini ada umat Islam yang tak tahu kewajipan solat, zakat, puasa dan lain-lain. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi yang ada adalah mereka yang mengikut jejak langkah syaitan dan iblis yang menolak hidayah, yang menolak petunjuk dan menyalahkan Allah. Itu dirakam dalam Al-Quran. Apa perkataan iblis? Kerana wahai Tuhanku, kerana engkau yang telah menyesatkanku dan engkau menjadikan aku begini. Dia menyalahkan Allah. Padahal jin di kalangan iblis syaitan tu sendiri, mereka berdialog direct dengan Allah, minta dengan Allah, dah melihat neraka syurga. Tetapi kerana mereka sombong, dan sebab sombong itulah mereka menolak petunjuk yang Allah berikan. Jadi berhati-hati jangan mengikuti perkataan iblis. Iblis jawab apa? Iblis cakap apa? Iblis cakap, wahai Tuhanku, kerana engkau telah menyesatkanku, kerana engkau telah membuatkan aku sesat. Dia menyalahkan Allah. Begitulah manusia pada hari ini menyalahkan Tuhan dengan perkataan belum dapat hidayah, belum masa. Tuan-puan sekalian, Masya Allah, petunjuk dan hidayah Allah itu sebenarnya telah diberikan sejak sekian lama. Tinggal kita untuk memilihnya, untuk mengikuti petunjuk yang diberikan. Alhamdulillah, muslimin muslimat, selesai sudah bab yang ke-18. Esok hari Khamis kita akan masuk bab yang baru, iaitu bab yang ke-19. Bab orang yang memberi tuntunan yang baik dan buruk. Bab seseorang bila dibagi contoh yang baik, apa yang dia dapat? Seseorang yang beri contoh yang buruk, apa yang dia dapat? Seseorang yang memulakan sesuatu keburukan, apa yang diberikan? Apa yang dia dapat? Dan ini akan membahaskan tentang orang yang memulakan kebaikan lalu dituruti, lalu diikuti. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Jadi kita akan masuk bab yang baru pada esok hari, iaitu bab yang ke-19. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, sesiapa yang belum memiliki kitab Riyadhus Shalihin ini, bolehlah beli dengan kami. Kitab Riyadhus Shalihin. Kita ada jual di Shopee. Kita cuba cari platform lain sembari Shopee, website dan sebagainya. Jadi tuan-puan dimati Allah sekalian, pengajian kita adalah pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Pengajian kitab Riyadhus Shalihin setiap hari. Ya, anak kucing. Siapa nak tengok anak kucing comel? Setiap hari, iaitu hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, pengajian kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian hari Jumaat kita akan tadabbur Asmaul Husna, InsyaAllah hari Jumaat lusa. Jadi hari ini muslimin muslimat, Go Green sebagai solidariti kita kepada saudara pejuang-pejuang kita di sana. Saya dah sebut di awal tadi. Terima kasih yang hadir, 4,000, 6,000, 7,000, semuanya lebih kurang 8,000. Masya Allah, 8,000 yang hadir. Tuan-puan sekalian, saya nak maklumkan, nak buat hebahan sikit. InsyaAllah pada bulan 12 ini saya akan pergi menunaikan umrah dan bawa jemaah. Masih ada kekosongan 20 seat. 20 ataupun 18 seat. Masih ada kekosongan 18 seat. Itu yang terakhir. Kita tak buka dah. Saya bawa 2 buah bas sahaja. Sebab tak nak lebih supaya boleh bagi penumpuan. Saya akan bersama dengan jemaah lebih kurang dalam 6 hari. Fully saya akan bersama dengan jemaah selama 6 hari di Mekah dan juga Madinah. Dan bimbingan untuk umrah yang pertama bersama dengan saya. Dan pengisian-pengisian sepanjang perjalanan di atas bas dan di tempat-tempat ziarah. Jadi siapa yang ingin menunaikan umrah pada bulan 12 ini boleh hubungi nombor. Saya dah minta.
Memang ada yang tanya harga. Sebenarnya harga kita bermula 8,000 lebih, tetapi yang package 8,000 lebih dah habis. Sekarang ada package yang 12,000. Tapi package 12,000 ini adalah package yang premium, yang mana hotel 50 meter, hotel yang dekat. Kemudian ada lagilah perbezaannya. Paling utama kita kena faham bulan 12 semua naik, sangat mahal. Sebenarnya untuk kos hotel 50 meter, hotel yang dekat, sebab kita buat package yang hotel dekat ni untuk ibu-ibu kan, warga emas, orang tua, lepas tu sekian-sekian tuan-puan sekalian. Jadi saya cakap terus terang saja, sebenarnya kita buat berapa kali umrah, berapa kali dah saya bawa umrah, lebih kurang dalam 10 kali ya bawa jemaah. Terus terang saya katakan kami belum lagi dapat untung. Bahkan berapa kali trip umrah kami dapat rugi, kerugian demi kerugian, sampai terhimpun kerugian itu beratus ribu. Saya cakap ini subhanallah tuan-puan sekalian, tanpa berlindung dan tanpa berlindung, nak kata apa ya, Allah Maha tahu. Sahabat-sahabat, ada Al-Quran pun depan ni nak bagi tahu, walaupun anda dengar 12,000 mahalnya Ustazah, tengok bagaimana servis dan tengok hotel di mana. Bulan 12 memang semua markup harga sangat tinggi. Kenapa kita rugi sebelum ini? Apa yang berlaku bila kita bagi harga yang rendah, kemudian sampai di sana tiba-tiba pihak hotel, pihak di sana naikkan harga itu, naikkan harga ni, tapi kami Hijrah Travel tak naikkan harga itu pada jemaah. Kami tak naikkan harga tu di sana. Tapi ada juga sebenarnya kita naikkan, bagi tahu awal-awal di Malaysia, sebab kita tak boleh nak menampung kos. Tapi bila sampai di sana, tiba-tiba pihak sana, pihak hotel ke pihak perkhidmatan ke pihak travel ke pihak apa-apa, pihak bas semua tu, dia naikkan harga. Kita tak pernah naikkan harga itu di Tanah Suci. Contohlah tiba-tiba kena naik kos 1,000 seorang. Bayangkan kalau jemaah 80 orang. So kita kena cari duit daripada luar, pinjamlah daripada luar untuk tampung kos 80,000. Sebab itu kita tengok hari ini sebenarnya walaupun kita nampak umrah tu dah semakin baik, tapi banyak syarikat yang gulung tikar, banyak syarikat yang tutup terus dah. Sebab kos-kos yang tidak dijangka yang dinaikkan immediately bila berada di Tanah Suci. Itulah ujian berat bagi travel. Sebab itu bila kita buat package tersebut, harap faham, lagi bulan 12 adalah bulan yang sangat tinggi, antara harga paling tinggi. Mari kita tengok anak kucing yang cucu baru. Ya, sabar. Nanti kita bagi balik dekat ibu. Ini. Siapa nak tengok anak kucing? Cik pegang jap. Okey, ini kejap saya takut kena. Ya. Ya, nanti kita bagi balik dekat ibu. Sabar. Comelnya, Masya Allah. Ya. Kejap, kamu semua ada 4 ekor. Kejap. Ya. Miau. Ya. Okey, duduk elok-elok. Mana satu ni? Kucing ni asyik hadir kembali. Alah, comelnya. Ini cucu kami yang ke 21, 22, 23, 24. Sekarang 24 ekor dah kucing kat rumah. Nampak? Tengok bulu dia. Cantik kan? Bulu dia sebenarnya putih campur grey. Kan encik kan? Ke coklat? Grey. Gitu. Masya Allah. Okey. Baik. Okey, pulangkan, kembalikan. Oh, memang ada bangun sikit sebab biasalah. Tak apa. Sebab dia dengan ibu dia kan, jadi campur-campur sikit. Riuhlah, ya Allah, kecil-kecil pun suara kuatnya lah. Riuh sekampung. Miau. Yalah, ibu dia pun susah hatilah tu kita ambil kan. Jadi tuan-puan sekalian, kat rumah ni ada 24 ekor dah. Termasuk 4 ekor cucu yang baru ni. Ayah dia kahwin 2, Mimi sekor, Kiki sekor, anak beranak-beranak sebenarnya 20 ekor. Minggu lepas kami tak sangka ada yang beranak pula. Sebab kami dah sunat dah pun. Kami nak bagi pada orang, kami tak sampai hati. Lepas tu kucing-kucing kat rumah ni, kucing yang bulu tebal, kaki pendek. Kucing apa ya? Orang kata kucing Parsi, bulu-bulu memang cantik lah. Sebenarnya ada orang bagi hadiah. Lepas tu ada yang kami kutip tepi jalan. Lepas tu jadilah 24 ekor. Sekarang rasa cukup dah tu anak dah 7 orang lepas tu ni. Terima kasih encik suami. Masya Allah. Allahu Akbar. Thank you. Okey, jadi nombor telefon untuk daftar umrah pada bulan 12 ni
belum terlambat. Ada 18 seat. 18 seat saja. Semuanya 2 buah bas. Semuanya 2 buah bas. InsyaAllah tuan-puan sekalian. Memang saya akan sertai. Saya pergi bawa jemaah umrah setahun 4 kali saja. 4 kali saja. Terhad sebab masa dan komitmen. Jadi untuk tahun ni terakhir bulan 12. Untuk tahun depan nanti kita akan keluarkan info untuk umrah tahun depan bersama Hijrah Travel. Minggu ni juga kita akan keluarkan sebab ramai dah nak lock tarikh tu. Kita akan keluarkan kalender 1 tahun 2024 dan ada kita akan buat umrah setiap bulan. Servis Hijrah Travel akan buat umrah setiap bulan. Kecuali bulan yang terlibat dengan haji tu tak ada umrah lah. Tetapi saya bukan ikut semua trip. Ada yang mutawif saja bawa. Saya hanya ikut 4 kali saja setahun. Macam tu. Saya tak dapat ikut trip setiap bulan tu, tak boleh. Komitmen yang begitu banyak di Malaysia ni. Okey, jadi nombor telefonnya, nombor telefon. Munchkin kaki pendek, betul. Subhanallah, tuan-puan sekalian, nombor telefon. Sebab saya tak nampak lagi pin post nombor telefon ke. Mana nombor telefon? Saya dah bagi tahu awal lagi sebenarnya saya akan buat bahan travel. Okey, nombor telefon anda boleh hubungi 011-5686-6203. Ambil nombor telefon ni, mungkin nak pergi umrah tahun depan, senang terus, boleh tanya, boleh terus WhatsApp kita 011-5686-6203 ataupun 011-5686-6167. Saya ulang lagi sekali, anda boleh hubungi 011-5686-6203 ataupun 011-5686-6167. Untuk makluman, travel kita bukan hanya bawa pergi umrah pada tahun depan, kita ada nak pergi ke Kashmir. Kashmir? Kashmir Kashmir? Kita nak pergi Kashmir. Kashmir, negara umat Islam yang sangat cantik dan indah. Orang kata kalau negara bukan Islam yang cantik indah, New Zealand, Switzerland. Jadi Kashmir, kita nak pergi hujung-hujung winter. Tahun depan juga kita nak pergi, ada beberapa negara yang selain daripada umrah. Subhanallah. Jadi anda boleh hubungi dan simpan nombor telefon Hijrah Travel dan anda akan dibawa masuk dalam grup Telegram yang besar. Di situlah ada info-info dan maklumat terkini berkaitan dengan segala trip travel bersama Ustazah Asma Harun. Tetapi yang pertama saya nak ajak, jomlah kita pergi umrah, cari kekuatan, cari kedamaian, cari ketenangan. Walaupun mungkin sebelum ini dah pernah pergi umrah, apa salahnya kita pergi lagi ziarah Nabi SAW di Madinah Al-Munawwarah, di Masjid Nabawi dan menunaikan umrah di Makkah Al-Mukarramah. Saya mendoakan semoga Allah kurniakan rezeki yang barakah, melimpah ruah buat sahabat semua. Boleh menunaikan umrah sekeluarga, boleh menunaikan umrah. Allah berikan kelapangan dan keluasan rezeki, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Sehingga kita bertemu lagi insya-Allah pada pagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya kita akan jumpa kejap lagi. Saya ada ceramah 10.30 di Melaka. Orang Melaka tahu tak saya ada ceramah 10.30 di Melaka start lagi. Tajuk Masjid Saidina Ali. Tim kalau boleh share lah poster tu dekat grup supaya saya boleh buat pengumuman. Maksud saya dekat grup hijrah pagi-pagi. Okey, bidadari akhir zaman. Masya Allah tajuk sedapnya. Bidadari akhir zaman. Siapakah bidadari akhir zaman? Kitalah. Macam mana? InsyaAllah kitalah bidadari akhir zaman. Pejuang wanita akhir zaman. Okey, di Masjid Saidina Ali, Bukit Katil, Melaka. Jom orang Melaka. Orang Johor pun boleh turun, sempat lagi ni. Orang dekat-dekat, muar dekat kan. Masjid Saidina Ali, Bukit Katil, Melaka. 10.30 sampai 11.45 pagi. Sejam suku kuliah biasa, 11.30 lah. Pukul 12 juga siang. InsyaAllah. Jadi bolehlah ikuti sekejap lagi. Kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim.
wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi. I love you all so much. Sayang semua.